Program Transisi Tahun 1 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, bertemu lagi dalam perkongsian kali ini. Baiklah, dalam channel Cikgu Syedi, kali ini saya akan berkongsi mengenai program transisi tahun 1 2021. Seperti yang semua sudah maklum, tahun 2021 akan berlaku program transisi norma baharu tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Baiklah, seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, program transisi tahun 1 mengandungi 3 fasa. Yang pertama, fasa persediaan. Yang kedua, fasa penyesuaian. Dan yang ketiga, fasa kesediaan. Dan ketiga-tiga fasa ini akan bermula mulai 11 Januari 2021 dan akan berakhir sebelum cuti pertengahan penggal pertama, iaitu pada 25 Mac 2021. Baiklah, kita tengok fasa persediaan terlebih dahulu. Fasa yang pertama ini akan bermula pada 11 Januari dan berakhir pada 19 Januari. Dan garis panduan persediaan yang perlu diikuti ialah kesediaan pihak sekolah, kesediaan ibu bapa ataupun penjaga dan kesediaan murid itu sendiri. Baiklah, fasa persediaan. Dari segi persediaan di sekolah, sebelum itu, fasa persediaan ini bertujuan untuk memastikan sekolah, ibu bapa dan murid-murid bersedia sebelum sesi persekolahan bermula. Bagi pihak pentadbir perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai program ini, melakukan perbincangan dan penyelarasan program, memberikan taklimat kepada ibu bapa ataupun penjaga, kerjasama dengan pihak PIBG dan ahli lembaga pengurus sekolah, dan melakukan pemantauan serta penilaian. Guru perlu melengkapkan diri dengan pemahaman dan perancangan pelaksanaan program ini. Kemudian, mengetahui perkembangan kanak-kanak ataupun ilmu berkaitan perkembangan kanak-kanak, serta melengkapkan diri dengan kemahiran mengurus dan berinteraksi dengan murid. Kemudian, ini merupakan persediaan di sekolah. Manakala persediaan di rumah pula, dari pihak ibu bapa ataupun penjaga. Pihak penjaga ataupun ibu bapa perlu memastikan anak-anak bersedia untuk ke sekolah. Kemudian melengkapkan anak-anak dengan kelengkapan pembelajaran, sama ada dari segi pakaian, alat tulis maupun buku-buku yang diperlukan. Kemudian memberi sokongan, ini paling penting, terhadap pembelajaran anak. Kemudian melibatkan diri dalam aktiviti dan perkembangan sekolah supaya mengetahui perkembangan anak-anak sepanjang program transisi maupun selepas tamat program transisi. Kemudian, untuk murid pula, murid itu telah berupaya mengurus diri. Kemudian, mempunyai minat untuk ke sekolah. Seterusnya, berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu dan orang lain. Kemudian, mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran. Kemudian, mempunyai kemahiran asas. Baiklah, kita tengok fasa yang kedua, iaitu yang akan bermula pada 20 Januari hinggalah 29 Januari 2021.
Baiklah, objektif fasa ini yang pertama, menyesuaikan dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan baik dengan rakan dan guru, membina keyakinan diri untuk berkomunikasi dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Baiklah, untuk fasa yang kedua iaitu fasa penyesuaian, mempunyai pengisian harian sebagainya yang telah diaturkan mengandungi 6 pengisian harian iaitu rutin kelas selama 30 minit, perbualan awal selama 30 minit, aktiviti fizikal selama 30 minit, aktiviti pembelajaran selama 1 jam atau 60 minit, aktiviti sesuai kenal sebanyak 120 minit ataupun 2 jam, manakala rehat selama 20 minit. Baik, kita tengok satu persatu dalam pengisian harian. Rutin kelas, masa yang telah ditetapkan 30 minit sehari. Untuk membantu guru mengurus kelas dengan sistematik dan melaksanakan PDP dalam suasana kelas yang kondusif dan selamat. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru: ucap selamat, bacaan doa, tertib tempat duduk, ambil kedatangan murid dan membersihkan kelas. Kemudian, pengisian harian yang kedua, perbualan awal, iaitu selama 30 minit sehari. Bertujuan untuk menyediakan murid dari aspek mental dan emosi supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran pada hari tersebut dengan lebih berfokus. Contoh aktiviti: berkongsi idea dan maklumat, bercerita, bernyanyi dan membuat gerakan kreatif, simulasi, persembahan boneka ataupun aktiviti jom baca. Ini bagi memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid. Aktiviti pengisian harian yang ketiga, aktiviti fizikal, iaitu selama 30 minit sehari. Bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Contoh aktiviti: bersenam, bermain, berjalan, rekreasi aktif. Baiklah, seterusnya aktiviti pembelajaran, iaitu ditetapkan selama 60 minit sehari ataupun 1 jam. Ini bertujuan untuk memastikan murid menguasai asas literasi dan numerasi sebelum mereka mengikuti pembelajaran yang seterusnya. Contoh aktiviti: bernyanyi, bercerita, bermain atau menyurih. Kemudian, aktiviti seterusnya untuk pengisian harian iaitu selama 2 jam. Aktiviti sesuai kenal. Ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan rakan dan guru serta persekitaran baharu. Contoh aktiviti: memperkenalkan diri, mengenali guru dan rakan, mengenali kelas dan sekolah, mengenali persekitaran sekolah. Seterusnya, aktiviti pengisian harian yang terakhir iaitu rehat selama 20 minit sehari untuk murid makan dan minum serta merehatkan minda dan fizikal. Baiklah, kita pergi ke fasa yang ketiga, iaitu fasa yang terakhir dalam program transisi bagi tahun 2021. Fasa ini akan bermula pada 1 Februari dan berakhir pada 25 Mac tahun 2021, iaitu sebelum cuti pertengahan penggal pertama. Baiklah, objektif fasa yang ketiga, yang pertama, meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran. Yang kedua, membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Ini kerangka modul PDP, iaitu secara bertema, modular dan bersepadu. Baiklah, tema yang ada dalam program transisi 2021 sebanyak 4 tema. Dan setiap tema itu mengandungi 3 atau 4 subtema dalam tema yang telah ditetapkan. Contoh, saya sihat, saya selamat. Subtema yang ada, kita jaga kita. Makanan pilihanku, katakan tidak. Baiklah, contoh pelaksanaan. Baik, kita tengok Kita tengok contoh tema yang ketiga, iaitu detektif alam. Dan subtemanya misteri alam rimba. Baik, dalam misteri alam rimba, contoh aktiviti yang dilakukan mari ke zoo. Dari mari ke zoo ini, contoh aktiviti untuk tajuk kecil mari ke zoo. Yang pertama, bercerita tentang zoo. Kemudian cari maklumat berkaitan zoo daripada pelbagai sumber. Seterusnya, menghasilkan risalah. Dan yang ketiga, membuat lakaran zoo mini. Baik, contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan. Bercerita menggunakan buku cerita, bersoal jawab, baca bersama, lakonan, nyanyian lagu dan menghasilkan buku cerita. Baiklah, setakat ini sahaja dulu perkongsian saya mengenai program transisi tahun 1 2021. Diharapkan perkongsian ini dapatlah membantu para guru, para ibu bapa dan pihak sekolah untuk memastikan kejayaan program ini. Dan kita semua perlu bekerjasama demi memastikan anak-anak murid berjaya dalam program ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jangan lupa share, like dan komen serta subscribe channel saya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.